Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan teruskan lagi PDPR kita dalam mata pelajaran pendidikan Islam, iaitu siri ulangan silibus tahun 3 dalam bidang hadis yang bertajuk Yang Muda Dikasihi, Yang Tua Dihormati. Okey, jadi hari ini kita akan pelajari hadis dengan tajuk hadis tersebut, Yang Muda Dikasihi, Yang Tua Dihormati. Baiklah, sebelum tu seperti biasa kita akan mulakan dengan bacaan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ustazah harap kamu telah bersedia dengan modul pendidikan Islam tahun 4 dan juga dengan alat tulis supaya kamu dapat catat dan tulis perkara-perkara penting dalam modul tersebut. Sepanjang penerangan ustazah berkaitan dengan tajuk ini, kamu boleh catat apa sahaja perkara penting dalam nota kamu. Okey, tolong buka nota kamu, tengok bahagian hadis iaitu dengan tajuk Yang Muda Dikasihi, Yang Tua Dihormati. Selepas kamu dengar penerangan ustazah, kamu baca balik nota tersebut dan kamu akan teruskan dengan latihan di dalam modul. Jelas? Okey, baik. Yang pertama, kita akan tengok dulu apa hadis yang kita akan pelajari pada pagi ini. Sebelum tu, apakah objektif pembelajaran kita? Yang pertama, murid dapat menyatakan pengertian hadis dan kepentingannya dengan tepat dan betul. Kedua, murid dapat membaca matan dan terjemahan hadis dengan betul. Ketiga, murid dapat menghuraikan kesan mengasihi orang yang lebih muda dan menghormati orang yang lebih tua dengan tepat. Dan yang keempat, murid dapat menghuraikan ciri orang yang beradab dalam pergaulan dengan tepat. Okey, 4 objektif ini kamu akan capai di akhir pembelajaran kita pada pagi ini. Baiklah, kita akan tengok apakah hadis yang kita akan pelajari pada pagi ini. An Abi Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham sarirana wa yuwaqqir kabirana. Ustazah ulang. An Abi Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham sarirana wa yuwaqqir kabirana. Daripada Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Riwayat Abi Daud dan Tirmizi. Baiklah, dalam hadis ni kamu akan tengok matan hadis iaitu dalam bahasa Arab yang sudah bacakan tadi dan juga terjemahannya bahasa Melayu di bawah itu. Okey, kamu boleh baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Okey, tengok matan dan juga terjemahan. Laisa minna, bukan daripada golongan kami. Lam yarham, yang tidak mengasihi. Saghirana, orang yang lebih muda. Wa yuwaqqir, dan tidak memuliakan. Kabirona, orang yang lebih tua. Okey, setiap perkataan bahasa Arab ada terjemahan dia. Okey. Apakah kepentingan hadis? Kamu perlu tahu apa maksud hadis. Hadis merupakan semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda. Okey, hadis membawa maksud apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi. Apa yang Nabi buat, iaitu dari segi perkataan, perbuatan. Apa yang Nabi sebut dari sudut perkataan, pengakuan dan sifat baginda itu. Itu semua adalah hadis. Hadis merupakan sumber hukum
kedua selepas Al-Quran. Sumber hukum kedua selepas Al-Quran. Sumber hukum ada 4. Yang pertama kita tengok adalah Al-Quran yang pertama. Yang kedua hadis. Yang ketiga qiyas dan juga ijtima' ulama'. Baik, hadis merupakan sumber hukum yang kedua iaitu selepas Al-Quran. Apa fungsi hadis? Hadis berfungsi untuk menjelaskan hukum secara terperinci. Okey, baik. Biasanya kita akan nampak dalam Al-Quran ada hukumnya. Contoh hukum wajib untuk menunaikan solat. Jadi dalam hadis menerangkan secara terperinci macam mana kita nak solat. Hadis fungsi dia untuk menjelaskan hukum tersebut secara terperinci. Okey, dalam Al-Quran dah kata kena berwuduk dulu sebelum solat. Jadinya hadis menjelaskan macam mana cara untuk kita berwuduk. Okey, sekarang kita tengok adab mengasihi orang muda. Apakah adab yang kita kena amalkan dalam menunjukkan kita ini mengasihi orang yang lebih muda daripada kita? Yang pertama, berbicara dengan nada yang mesra. Tidak boleh bercakap secara kasar atau menyebut perkataan-perkataan yang kesat. Baik kepada yang lebih muda ataupun yang lebih tua. Itu kita kena jaga. Berbicara dengan nada yang mesra supaya yang lebih muda akan rasa dekat dengan kita. Dia tak takut dengan orang yang lebih besar daripada dia. Okey. Yang kedua, mewujudkan hubungan baik dengan orang muda. Ketiga, menasihati dengan kata-kata yang baik. Keempat, melihat mereka dengan penuh kasih sayang. Dan yang kelima, menunjukkan contoh teladan yang baik. Orang yang lebih muda daripada kita melihat apa yang kita buat. Mendengar apa yang kita sebut. Jadi kita sebagai orang yang lebih besar daripada dia, kita kena tunjukkan contoh teladan yang baik. Perkataan kita kena jaga, perbuatan kita kena jaga. Kalau kamu tengok adik-adik kamu, dia cepat je belajar daripada apa yang kamu buat. Kalau kamu tunjuk yang tak elok, dia belajar daripada kamu dan yang tak elok. Kalau kamu tunjuk perkara yang elok, dia akan ikut perkara yang elok. Jadi kamu sebagai orang yang lebih dewasa, kamu sebagai kakak atau abang, tolong tunjukkan contoh teladan yang baik buat adik-adik kamu supaya kamu menjadi yang dicontohi. Okey, jelas? Alright, kita akan teruskan lagi. Adab menghormati orang tua. Adab-adab menghormati orang tua. Yang pertama, memanggil dengan panggilan terhormat. Okey, ingat memanggil dengan panggilan yang terhormat. Contohnya, kamu nampak ada makcik tepi jalan, tengah buang sampah. Kamu tegur, Assalamualaikum makcik. Kamu kena panggil panggilan yang terhormat dengan orangnya. Kamu nampak macam tua sikit, kamu boleh panggil opah. Ataupun kamu boleh panggil, kamu nampaknya macam kakak-kakak sikit, kamu sebut kakak. Itu panggilan-panggilan yang terhormat. Okey, mak, abang, orang lelaki dewasa daripada kamu. Kamu boleh panggil abang ataupun pakcik. Jelas? Okey, yang kedua, meminta nasihat dan bimbingan. Yang ketiga, taat kepada orang tua. Yang keempat, memberi salam. Kita sebagai orang yang lebih muda, kita yang memberi salam kepada yang lebih tua. Seterusnya, dahulukan orang tua dalam semua hal. Contohnya, kamu naik bas, kamu nampak ada orang tua yang sedang berdiri. Kamu mengamalkan adab menghormati orang tua. Kamu mempersilakan orang tua, pakcik ke makcik ke, duduk kat tempat kamu. Kamu yang berdiri. Sebab apa? Kamu muda, kamu lebih kuat, kamu lebih sihat. Jadinya, tanda kamu menghormati orang yang lebih tua, kamu dahulukan orang tua tu dalam semua hal. Apa sahaja mereka nak lalu, diorang nak lintas jalan, kita bagi mereka lintas jalan dulu. Okey. Itu cara kita menghormati orang tua. Seterusnya, sopan santun dalam berbicara, ringan tulang untuk membantu dan bersikap lemah lembut. Kita tengok kesan mengasihi orang yang lebih muda. Apakah kesannya? Disayangi dan dihormati. Keluarga hidup bahagia. Masyarakat hidup aman. Orang muda lebih sopan. Dan yang terakhir, wujud kerjasama dalam semua urusan. Tengok pula kesan menghormati orang yang lebih tua. Wujud kasih sayang antara yang muda dengan yang tua. Okey. Yang kedua, kehidupan lebih diberkati. Yang ketiga, memperoleh ketenangan jiwa. Yang keempat,
dikasihi Allah dan Rasul. Dan yang terakhir, kehidupan masyarakat lebih harmoni. Kalau kita amalkan menghormati orang tua, mengasihi orang muda, kamu akan nampak dan lihat betapa tenangnya masyarakat kita. Betapa harmoninya masyarakat kita. Tak ada pergaduhan, tak ada perselisihan kerana semua orang mengamalkan adab-adab ini. Okey, jadi sebelum kita nak minta orang lain amalkan adab ni, kita yang kena mulakan dulu. Kita yang kena tunjukkan macam mana cara beradab dengan orang yang lebih tua dan juga orang yang lebih muda daripada kita. Jelas? Okey, baik. Sekarang Ustazah minta kamu buka latihan kamu, latihan modul kamu. Dalam latihan modul kamu tu, kamu boleh baca dulu nota yang telah disediakan dan sambil tu kamu dengar penerangan Ustazah. Kemudian tolong jawab modul kamu. Baik. Ustazah akan bacakan soalan dan kamu akan pilih jawapan yang betul dan tepat. Berpandukan nota, jawab soalan berikut. 1. Apakah yang dimaksudkan dengan hadis? Okay, awal-awal tadi Ustazah dah terangkan apa yang dimaksudkan dengan hadis. Ada dua pilihan jawapan, A ataupun B. Yang kedua, hadis merupakan sumber hukum yang selepas Al-Quran. Sumber hukum yang keberapa selepas Al-Quran? Okay. Yang ketiga, hadis ini menerangkan tentang. Hadis ini menerangkan tentang. Apa tajuk kita? Tajuk hadis kita ni. Pilih sama ada A ataupun B. Yang keempat, senaraikan 3 adab mengasihi orang muda. Tadi awal-awal lagi, 3 adab mengasihi orang muda. Apa yang kamu perlu buat? Apa yang kamu perlu tunjukkan? Kamu tolong tulis. Ustazah nak 3 jawapan. Baik, nombor 5. Pilih 3 jawapan yang betul tentang adab menghormati orang tua. Adab menghormati orang tua. Kamu tikkan jawapan yang betul. Soalan ke-6. Kesan mengasihi orang muda adalah? Tengok balik kesan-kesannya. Nombor 7. Tandakan raik pada kesan yang diperolehi jika menghormati orang yang lebih tua. Tandakan tik tu pada kesan yang diperolehi jika menghormati orang yang lebih tua. Dan soalan yang ke-8, bagaimanakah cara menyayangi orang yang lebih muda? A, B atau C? Jelas? Ustazah harap kamu dapat selesaikan latihan di dalam modul ini berpandukan penerangan Ustazah dan juga nota yang telah disediakan. Okey, Ustazah minta kamu siapkan, kemudian kamu snap jawapan kamu, hantar dalam Telegram Ustazah. Dalam link Telegram yang Ustazah berikan. Jelas? Ada apa-apa soalan, sebarang pertanyaan ataupun tak faham apa-apa, boleh WhatsApp, boleh Telegram Ustazah, boleh tanya Ustazah. Mana yang tak ambil modul lagi, Ustazah minta untuk kamu salin dalam buku pendidikan Islam. Latihan ini kamu salin dalam buku pendidikan Islam. Okey? Jelas? Yang mana yang dah ada modul, terus jawab dalam modul kamu. Itu sahaja untuk hari ini. Tolong selesaikan tugasan kamu. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.